Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masih ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Amin. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah, pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis. Seterusnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang syariatkan. Terima kasih kepada Imam Masjid selaku tuan imam serta para amin, Ustaz Syafuri ataupun dikenali sebagai Ustaz Muhammad dengan tanya nama beliau Ustaz Muhammad. Jadi tuan-tuan dan seterusnya saya berkata bahawa zakat yang terbagi Ustaz Darul seluruh kami akan mengatakan kita pejabat zakat yang terbagi dan saya rasa bisa kata saya pada Ustaz kita memakai cara luar biasa. Selalu kita buat orang kita dapat kuliah. Jangan menjadi buat kita dapat pakai materi yang dapat luar biasa. Tuan-tuan, ibu-ibu ada muslimin sedang doa sedang dirasa tidak jauh dengan apa kita bincang usia kita, tapi sama kita tak senang. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Jadi insyaAllah terkadang saya nak berkongsi kepada tuan-tuan Rasul tidak ada satu pelaut di salah satu untuk berdoa, melainkan mereka akan diberi rahmat, diturunkan ketenangan, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah menyebut mereka sesuatu. Riwayat. Jadi tuan-tuan kalau kita cakap kita boleh Allah insyaAllah kita rahmat kepada insyaAllah. Jadi tuan-tuan pada malam ini secara wal bicara zakat sedang bukan apa. Kami main ini saya sampai awal itu ada tempat sebelum kita berangkat sampai kita sampai kita buat nekot tu kita dah dalam buat kita pagi dalam buat petang tuan coba kita lepas tu sampai saya tanya orang dia mengatakan buatan pada sebenarnya sama sampai kita ya sama ini kita sama tengok kita sama jadi saya tengok alhamdulillah selama kita ada aman dan saya rasa kita saya ada saya rasa ini betul lancar. Jadi teman-teman nampak kita asal dengan program bicara zakat dan sebelum kita nak mulakan bicara kita insyaAllah kita tak pastikan saja lebih kurang mungkin senang kalau dia boleh Pak mulakan cukup semangat insyaAllah kita nanti kata apa kita kedua nah jadi tuan-tuan sebelum kita mulakan berbicara tentang memperkenalkan yang jauh di mata dekat yang tidak hari ini kita yang tahu Ustaz Muhammad Asmi Rosmi di badan pengarah Ustaz Kekal dan Wakil Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sama saya sama kita mengatakan sama Ustaz tunggu saya di kelas. Dan yang kedua hari ini kedua mana saya dapat dari Ustaz Muhammad Asmi Abdul Aziz pada orang kawai jabatan saya betul kalau betul betul saya memang bagaimana kita berdasarkan sebelum ini boleh dan setelah kali kurang habis betul dalam kepala jika menjadi apa kita dapat sebagai kan betul lah tanya kepada saya waktu tadi program satu mahuan kita tak apa kalau dia datang kita bagi semua. Jadi insyaAllah ini kita bawa pula lah saya ada sama lagi
pusingan pertama ni kita dah ada masalah. Kita ada dua pusingan yang tepat. Nah, untuk teman kita dua ada pusingan. Dan soalan yang pertama insya-Allah saya ada juga untuk saya ulang. Kita ambil orang asal. Jadi saya sering kali kita ada masyarakat kita orang kata zakat itu macam artinya ini bagi kita orang tua kan okey guna atau pada ini. Kadang-kadang hal yang dia tak macam dekat. Maklum kata kalau tidak ada tidak ada. Tapi kita ada contoh orang kita isi pasti kalau kita kata dia tanya cik aku nak kata zakat ini apa yang buat dia tu macam terus kan. Jadi sambil kita berkata kita tu kadang-kadang berapa atau lah sebenarnya kita apa malam kan dia rasa dia tanya untuk zakat apa dia kata juga ada juga sering kali kita tengok yang ada apa orang tua aku ada lagi jadi malam kita nak berjumpa semua dan insyaAllah akan dikupaskan persoalan yang baik kita masyarakat pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum terima kasih kepada kita Ustaz yang bahas Ustaz Dawi beliau memang atas kerjasama dan komitmen yang diberikan bagi menjayakan program buat bicara pada ini seterusnya pada sahabat-sahabat daripada Muslim dan yang dilakukan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah sebanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan rahmat kasih sayangnya malam ini kita diberi lapangan, diberi ruang dan waktu untuk hadir sama bagi menjaga pada malam ini. Di berbalik pada persoalan yang ditanya oleh sahabat moderator sebelum itu saya ingin mengingatkan diri saya dan hadirin semua dalam persoalan zakat kita kena faham satu kalau zakat ni yang sebagaimana yang kita faham ia adalah daripada salah satu daripada rukun Islam. Ia adalah satu perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah satu rekaan daripada kami jaga zakat dan sebagainya. Ia adalah satu perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mana yang telah mencapai syarat-syarat yang tertentu. Jadi siapa-siapa yang telah mencapai yang mencukupi syarat-syaratnya maka wajib ke atas kita untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat. Kerana apa tuan-tuan? Sepanjang pengalaman saya di institusi zakat ada sebahagian atau segelintir daripada masyarakat kita apabila datang untuk berurusan dengan untuk membayar zakat. Kita mungkin orang yang membayar zakat kita kira duit dia ada 35,000. Kebetulan masa tu sok zakat 38,000. Bila kita kira tak kena zakat sebab nisab adalah had minimum untuk dikenakan zakat. Bila simpanan seseorang tidak mencapai nisab had yang minimum tu maka tak diwajibkan ke atasnya untuk menunaikan zakat. Bila tak cukup kita menjadi kewajipan ke atas kita untuk memaklumkan kepada setiap penunai zakat bahawa kita taklah ambil walaupun dia nak tunai zakat tapi kita tak cukup nisab kita tak ambil. Disalah kepada kita hak orang lain. Jadi bila tak cukup kita beritahu kat dia tuan duit yang simpanan yang tuan tak mencapai nisab. Jadi tak jadi kewajipan kepada tuan untuk menunaikan zakat. Jadi dia pun dia tanya sekali lagi, betul kan? Ya. Jadi pun dia alhamdulillah tak. Bila macam tu tuan-tuan, apa yang saya nak beritahu ni, sepatutnya kita sebagai seorang Islam bila mana
kita tak boleh membayar zakat. Sepatutnya dalam diri kita ada cita-cita, ada keinginan untuk kita supaya kita boleh juga pada satu hari kita nak bayar zakat juga. Sebab dia adalah satu rukun Islam. Dan zakat ini bukan satu bebanan. Sebab walaupun dia sebab kena keluar duit, memang kita dia tak kena dengan nafsu kita. Sebab kita duit kita cari betul-betul, lepas tu kita nak bagi kawan. Dia memang satu mujahadah, perjuangan yang cukup berat. Nak kita nak ambil duit pada poket kita, nak bagi kawan bukan senang. Sebab itulah Allah Ta'ala wajibkan kepada kita dua juga ayat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sakanun lahum inna salataka sakanun lahum. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai sedekah yang dizakat, dia sebagai untuk penyucian, membersihkan jiwa mereka, hati mereka, dan doalah kepada mereka mudah-mudahan dia ada di Tuhan. Ini juga mereka. Di harapan kita, harapan saya semua kalau boleh ingatlah zakat itu sebagai satu kewajipan dan dia bukanlah satu bebanan buat kita. Kita percayalah setiap arahan, setiap kewajipan yang diperintahkan oleh Allah SWT bukanlah satu bebanan dan yakinlah satu rezeki insya-Allah kita akan diganjar oleh Allah SWT di atas semua kejahatan. Baik, berbalik pada soalan, siapa yang berhak untuk layak untuk menerima zakat? Ramai di pejabat yang datang, saya ni ibu tunggal dan ada juga ni saya sudah nak layak. Ada juga yang telefon di pejabat, ni mak saya ni macam mana? Duk seorang tak kerja. Kadang-kadang ada juga orang yang telefon ni, ada seorang kecil ketua orang, pendapatan pun tak ada. Anak duk seorang, bukan tak ada, ada. Adakah layak untuk dia untuk menerima zakat? Yang ni lah asnaf popular di kalangan masyarakat kita. Dan adakah ia berkaitan dengan syarat? Di segi pandangan syarat macam mana? Adakah dengan status dia dibutuhkan, status dia anak yatim, status dia sebagai warga emas, secara automatik layak untuk menerima zakat? Baik, kita berbalik kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil fariidatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Dalam ayat ini, ayat 60 sebelum ayat 8 dah bunyi dah ayat berkaitan dengan pertikaian tentang pengagihan zakat yang telah dibuat oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjawab pada ayat sebelum itu. Dalam ayat ini Allah Taala menggunakan kata hanya saja, kalau dia sedih jawapan hanya saja. Makna kata dalam ayat ini Allah Taala menetapkan bahawa hanya golongan ini saja yang berhak untuk menerima zakat. Lain daripada itu tak boleh. Dan Allah sudah dengan fariidatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan inilah satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maha mengetahui tentang golongan ini yang berhak untuk menerima zakat dan Allah Taala bijak dalam mengatur susunan asnaf yang tersebut. Kata ulama, susunan dia pada nanti dudukkan asnaf itu bermula dan fakir miskin adalah yang perlu diberi keutamaan dalam untuk beragihan zakat. Baik, ibu tunggal. Ibu tunggal, kalau kita kata ibu tunggal layak secara otomatik. Contoh yang kita tahu adalah seorang menteri nikah. Dan bila menteri nikah, istrinya secara otomatik dikatakan ibu tunggal dengan harta 20,000 dengan harta mungkin jutaan. Adakah kita nak bagi zakat kepada dia? Kalau orang kita kata ibu tunggal layak secara otomatik untuk
bila dimakan, adakah dia layak juga? Di situ kalau kita bagi juga atas dasar, atas status dia ibu tunggal, maka di situ berlaku kesaliman. Dia cukup berat. Kerana apa? Kita bagi juga walaupun di segi syarat tak layak. Sebab bila mana di situ ada penyambung suami dia meninggal, seorang isteri atau YP, sudah tentu dia akan dapat pencet dan sebagainya. Mungkin adalah cara kajian yang dia mungkin tidak akan dapat. Sebab itulah Islam tak memandang status sosial orang itu sebagai automatik untuk menerima zakat. Begitu juga dengan anak yatim. Contoh kata pok dia YB atau pok dia pengarah dan sebagainya. Kalau meninggal secara penting, kita akan kata dia anak yatim layak untuk menerima zakat. Dan Islam tak memandang itu sebagai satu perasaan untuk secara otomatik untuk menerima zakat. Begitu juga dengan wakaf. Yang ini paling banyak dalam wakaf. Di pejabat boleh kata hari-hari ada berkaitan maintenance pejabat dengan bantuan untuk orang itu. Yang ini kita kena faham betul-betul. Kalau nak terima bukan atas dasar orang tua, dia semua ni, tiga-tiga ni ada asnaf yang layak ni. Kalau dia terima zakat bukan atas dasar status ibu tunggal, anak yatim, orang tua. Dia ada contoh ibu tunggal, suami dia kerja kampung, pendapatan tak menentu, sok-sok pun tak ada, dia pun tak ada. Bila suami meninggal, maka terputus segala pendapatan dia, apa nak makan pun tak ada. Di situlah baru kita boleh kategorikan sebagai asnaf untuk menerima zakat. Bukan atas dasar ibu tunggal. Begitu juga anak yatim, bukan atas dasar anak yatim, tetapi atas dasar miskin atau fakir. Orang tua begitu juga. Ramai juga kita sebut mak saya bicara ayah untuk terima zakat. Padahal dia bergaji. Daripada tak, kadang-kadang ada juga di kalangan pegawai-pegawai. Telefon kat kita, boleh tak boleh mak dia terima zakat? Mak dia pendapatan itu tak ada. Bekerja pun tak, duduk seorang diri. Yang itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Berlaku salah faham dalam untuk menilai asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Islam tak. Islam ni fakir miskin boleh. Kita nak tengok kotak mana, petak mana kita boleh letak. Datang seorang nak memberi zakat, kita akan tengok. Kita kena pasti dia dalam petak mana, sama ada fakir atau miskin. Bagaimana kita nak mengenali ada seorang miskin atau fakir? Di sini para ulama berbeza pendapat dalam nak menentukan yang mana lebih teruk, yang mana lebih susah. Tapi dalam bahasa mudah kita nak lebih faham kepada masyarakat, fakir adalah golongan. Saya contoh, seorang fakir itu dia keperluan dia sebulan 1,000 untuk dia dengan keluarga dia 1,000. Dia hanya mampu, dia hanya boleh mencari pendapatan sekadar 400 atau 500, separuh daripada 1,000. Di situlah kita dikenal, kita kenal pasti dia sebagai seorang fakir. Layak memang bahagian portion fakir. Miskin pula macam mana? Miskin pula keperluan dia 1,000, dia hanya mampu cari 700 atau 800. Di sinilah dinyatakan kita akan memberi akan menampung keperluan kehidupan seseorang. Jelas tuan-tuan? Jadi dalam nak menilai seseorang itu, Islam tak melihat status sosial seseorang. Islam menentukan sama ada yang fakir atau miskin. Wallahu a'lam. Sekian bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana persoalan ini kita juga berkenaan dengan bukan terdapat dibutuhkan anak yatim, orang tua, kan? Sebenarnya ayah dan ibu dalam terjadi kita dapat sarankan akibat. Akibat kita tengok semua dalam lepas kita kata sebab sepekan itu sebenarnya kita
Kalau ambil budget pada kita, sama, kena katakan, sama. Kita orang kita dalam proses kita, saya dos, masih. Tapi semua tengok kita wajib ada. Jadi tuan-tuan kan saya nak teruskan tuan-tuan berkenaan dengan kutipan zakat bagi tahun 2005. Okey. Bagi tahun 2005 kutipan zakat sebanyak 2,300,900 ringgit dan hasil. Lebih kurang 19 juta juta kutipan zakat untuk lepas. No, untuk kutipan zakat dan akhirnya terjadi dan penerimaan akhirnya pejabat zakat sebanyak 9 juta. Kutip wanita hadis 9 juta. Mana orang? Pada kita dekat itu hanya Islam kita tahu. Tahu ni. No, setuju no? Setuju tak? Setuju kan? Jadi itu terlepas bukan bagi kamu apa setakat sesebuah manis setakat sebanyak kutipan 708 dan akhirnya telah berlangsung sebanyak sebab nak kata terlalu banyaknya kita dapat dan kadang-kadang tak nak menakut itu yang kita akan bicara apa yang kita berikan dengan sedekah ada wakaf sebab apa jadi bukan sekolah juga sedekah kita tuan tuan pun ada dekat dengan masjid apa saya tengok kalau untuk karya masjid Faisal lebih kurang 5 orang tu kan saya tengok ada yang ada 5 orang tu kan ada kata ni 5 orang ada pakai harga amal ni insyaAllah saya tak ada insyaAllah jadi nak kata pelimang kita ada di hal yang kita bisa yang ada berlangsung kita bagi majlis dan Faisal jadi insyaAllah kita teruskan kita kedua iaitu Ustaz kita pengen ikut raja Ustaz Wan di USQ di mana Ustaz di mana bukan makan Ustaz Omar kan tapi bagi tak bisa insyaAllah saya tanya Tuhan ada orang kata zakat kita ada bukti zakat satu tiba-tiba dekat sekolah bukan ada apa saya tu semua ada bukti kata orang kata sudah di malam ni kita tidak kepada kita semua apa fungsinya supaya kita supaya kita jelas tentang oleh kita tidak Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi atina farasidatan wa akhrijna mustajabatan waj'alna min as-salihin nasir. Terima kasih kepada tuan-tuan ibu sahabat saya yang hormati sahabat saya juga Adik Ustaz Muhammad Khairul dan Tuan Imam Masjid Kampung Paya Besar dan yang dikasihi semua ahli jemaah para tiga tuan-tuan ibu ayah-ayah ya Allah sekalian. Baik, alhamdulillah Allah bagi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari dalam tempat kerja. Maka Islam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat atas kita dengan syarat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir, bertasbih, bertahlil, beritikaf dan di antara banyak-banyak yang di antara banyak-banyak zikir yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di dalam majlis ilmu kata Nabi la yaqulu yasqulullah azza wa jalla illa afatul malaikah wa khasiyat alaihim warahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarallahu fi ma'adah. Tidak duduk sesuatu kaum itu melainkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan baik dan sayang menurunkan rahmat, memberikan ketenangan dan apabila
dia balik di akhirat kelak esok, Allah akan menyebut dia di hadapan makhluk Allah yang Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan pada kita untuk hadir. Ini adalah satu nikmat dan rezeki. Dan kita percaya ada rakan-rakan kita yang tak berjaya hadir, bukan sebab salah dan bukan sebab tak ada masalah. Dia masih berjuang mencari nafkah keluarga badan. Dan pada saat dan ketika dan kita alhamdulillah Allah bagi rezeki dan Allah bagi nikmat untuk hadir. Ini adalah salah satu nikmat yang paling besar. Maka saya juga berkongsikan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 244. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Tak ada siapa-siapa yang nak bagi satu pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan pinjaman yang baik, maka orang yang memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala, Allah janji Allah gandakan pahala sebanyak. Allah sebut perkataan sedekah dalam Quran 32 kali, dan Allah sebut perkataan baik balik ataupun menerima balik ataupun ganti balik sebanyak 32 kali. Sama. Sebut dahulu. Jadi tadi kita dengar ada sedikit sebanyak berkaitan tentang zakat. Perbahasan zakat ini dia luas. Walaupun dia duduk dalam kotak ibadat, tetapi pengamalan dia seperti muamalah. Dia duduk dalam kotak ibadat. Ibadat ini ialah puasa, solat, menunaikan haji, berzakat. Dia duduk dalam konteks, tetapi pengamalan ialah pengamalan berkaitan tentang muamalah. Dia ada perlu ijtihad, tengok keadaan. Jadi tadi saya sudah bagi tahu zakat ini operasinya macam tu. Tak semudah itu. Sebab itu kalau kita tengok ta'rif zakat, bermaksud dari segi istilah ialah mengeluarkan harta pada keadaan tertentu, pada nilai tertentu, pada masa tertentu, dan diagihkan pada golongan tertentu. Jadi perkataan tertentu ini sebenarnya memberi satu garis panduan kepada kita bahawa duit zakat itu ada sempadan. Dia ada sempadan tertentu dan tertentu. Ini undang-undang Allah buat ini. Dia ada perkataan tertentu. Jadi perkataan tertentu lah yang menjadikan zakat ini eksklusif. Susah. Bukan semua boleh pilih. Tak semua. Kecuali orang yang terjatuh dalam 8 golongan asnaf itu yang disebutkan tadi. Sebab apa? Sebab dia adalah ibadah wajib. Ibadat zakat ni ibadat duk nama orang, duk nama Pak Lima. Bunyian Islam ala khamsin wa syahadatu an la ilaha illallah wa iqamatis salat wa ita'is zakat wa shaum wal hajj. Dia duk nama tiga. Kesemua ibadat ini adalah ibadat yang wajib yang perlu ditunaikan dalam contoh. Ibadat yang pertama ialah mengucap syahadat. Jadi orang Islam mengucap 2 kalimah syahadat. Mengucap 2 kalimah syahadat ini diucapkan dalam keadaan kita tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Sangat jelas. Sama juga bila mai dekat ibadat kedua solat, kita kena faham dia dalam keadaan jelas betul. Kita faham bila nak solat, bila bantai sembahyang, berapa rakaat, bila nak bagi salam pun kita faham. Begitu juga ni nak masuk Ramadan, kita faham bila nak puasa, bila nak sahur, bila nak puasa, bila bantai puasa pun kita faham. Korang ini macam tak? Tak pakai Sengaja tak sengaja. Baik. Tetapi bila sampai dekat ibadah zakat, yang ini kurang jelas. Bukan tak tidak, kurang jelas. Tak berapa nak jelas. Tak berapa nak jelas dari segi pengamalan dia.
Tak jelas. Kadang-kadang kita nak kira pun, mana berapa persen zakat ni? Zakat berapa persen nak buat keluar ni? Siapa yang kena zakat? Siapa yang tak kena zakat? Berapa persen nak keluar zakat? Bila nak keluar zakat? Bila sampai dekat tajuk ni, kita jadi kurang jelas. Tapi sedangkan dia duduk dalam komponen rukun Islam yang terpaksa dibuat dalam keadaan jelas. Betul tak? Bila sampai ibadah haji, haji ni ibadah qauli tak ada. Dia semua fi'li. Tak ada kena baca apa. Tak boleh baca, tak apa. Dia nak suruh tawaf. Kalau baca dapat kan? Sunat. Kalau tak boleh baca, tawaf, sa'i, melontar, semua tidak perlu baca. Asas dia. Kan? Dia bila sampai dekat komponen zakat ni, dia menjadi satu penilaian baru. Kita kena nilai nak bawa keluar apa. Zakat ini dikenakan kepada orang 2.5%. Banyak mana 2.5%? Banyak ke sikit? Cukai kena 8%. Daripada keseluruhan rezeki kita yang Allah bagi, ada gaji 2,000, ada 3,000, ada 5,000. Yang kena zakat pada gaji 3,200. Orang yang bergaji 3,000 ke atas untuk ukuran nisab pada hari ini. Nisab pada hari ini ialah 32,800. Nisab ini diukur menggunakan emas 85 gram emas bersamaan dengan 1 gram emas ada pada 1 gram emas hari ini dekat-dekat nak hati. Tak ada hati. Bulu kan emas bohong. Lau kan tak ada 2,000 tak beli cincin tunang. Cincin tunang kan ada apa? Cincin perawatan dia. Kan tak ada duit, tak nikah 2,000. Tak ada 10,000 belum tentu beli. Baik. Orang yang bergaji 3,000 atau meniaga setahun 32,800 ataupun dia bergaji nisbah sebulan gaji 3,000 dan ke atas wajib bayar zakat. Banyak mana nak bayar zakat ni? Banyak mana? 2.5% sahaja. Banyak ke sikit? 2.5%. Banyak ke sikit? Sikit. Nak tahu banyak ke sikit ni, beli sebiji kek. Beli sebiji kek. Kek kan makan kek. Beli sebiji kek belah 40. Belah 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belah 40. Yang satu slide itu bukan yang kita 2.5%. Maksud dia itu 39 lagi itu hak kita. Makan kita kat mana boleh makan. Tapi jangan makan 2.5%. Jangan makan hak slide tu. Kerana apa? Bukan hak kita. Hak orang. Hak asnaf yang Ustaz Khairul sebut tadi. Hak 8 Jadi bila operasi zakat macam tu, dia ada peraturan yang kan, kita di pejabat zakat ni bukan tak mau bagi, kalau boleh nak bagi, tapi nak ejah bagi ni kena fikir kat dia nak bagi jatuh dalam kantung mana supaya dia pun selamat, hak bagi pun selamat. Bukan boleh ejah nak bagi ni, nak ambil dia ni hak mai tadi tu, nak letak di mana? Nak letak di fakir ke, nak letak di miskin ke, nak letak fisabilillah ke, mu'allaf ke, gharimin ke, orang hutang ke, nak letak di mana? Dia jadi tajuk tu. Tapi kalau mai abang kata OKU, nak kena ejah banyak, nak kena tengok OKU tu lagu mana, kan? Kalau mai abang kata ibu tunggal tu lagu mana? Dia jadi susah sikit. Jadi inilah garis panduan yang Islam buat sempadan. Jadi apabila masuknya tahun 2025, lembaga zakat tengok keadaan ni, dia bina satu benda baru iaitu sedekah dan wakaf. Dengan kebenaran Majlis Agama Islam berkenan Tuanku Sultan zakat Kedah boleh kutip sedekah. Kutip sedekah ni tak mengganggu ekosistem yang ada ni. Masjid pun kutip, hak bati pun kutip, hak makan pun kutip, hak belakang-belakang NGO sekolah makan takkan.
Sebab apa saya kata tak ganggu? Sebab duit yang zakat kena putih sedekah bukan hak untuk zakat tau. Nak bagi balik dekat masyarakat. Nak bagi balik ni nak menyelesaikan isu yang ada terlekat perkataan tertentu dari itu. Tak selesai tu. Saya bagi satu contoh. Zakat tak boleh buat keputusan. Apabila berlaku bencana banjir, rumah dalam Korea bayar besar ni sebagai contoh, semua banjir. Mai di pejabat zakat minta zakat. Kami di zakat ni berfikir hak banjir tu rumah siapa ni? Dalam ni ada rumah orang kaya, ada rumah orang susah, ada rumah asnaf, ada. Jadi nak fikir ke mana? Kalau kita mai buat kata kami bagi hak ni, dia kata rumah kami banjir tak? Tak tengok ah. Dia tak faham, dia nak abang kita tu. Jadi untuk menyelesaikan itu, kita ambil duit sedekah, selesai buat amanah tak boleh makan. Jika berlaku rumah terbakar, dia mai juga dia pejabat rumah terbakar. Jadi bila dia mai rumah dia terbakar itu, dia mai rumah dia terbakar itu dia bagi tahu kita rumah terbakar. Kita pun nak ambil dia, nak letak dalam kantung mana? Nak letak dalam kantung fakir ke, miskin ke, fisabilillah ke, kita tak boleh nak letak sebab kita tak tengok rumah dia terbakar. Kita kena faham macam ni, yang terbakar rumah dia, duit dalam bank tak terbakar lagi. Tanah tak terbakar, duit dalam bank tak terbakar, ada lagi part-part lain. Jadi takkan kita nak jawab lagu tu? Susah. Sekarang ni kurang-kurang ni kita boleh selesaikan, dia boleh pergi sewa tak mana-mana. Kalau dia asnaf, boleh pakai duit zakat. Tapi nak pakai duit zakat, ni si korang lambat lah tajuk tu. Tajuk tu lambat. Tapi kalau hari ni dia boleh selesai masalah dia, pergi sewa tak mana-mana, pergi makan tak mana-mana, bawa keluarga pergi berubat apa semua, bagi hidup selesa dulu, baru cerita. Sebab itulah lembaga zakat gagal sekali saja sedekah untuk menyelesaikan beberapa perkara. Utama, fokus utama nak selesai berkaitan tentang pendidikan, nak selesai berkaitan tentang kesihatan, nak selesai berkaitan tentang pembangunan rumah. Lembaga zakat anjurkan sedekah ni sehari RM1. Boleh pergi potong hotel kat hotel, boleh pergi kat pejabat, sumbang sehari RM1. Duit sedekah ni nak bantu pendidikan yang paling kritikal ialah gaji guru sekolah agama. Suruh duit zakat tak ni, tak cukup, kata lagi tak cukup. Tutup guru kita mengajar lama lah. Kadang-kadang gaji dia untuk tawatur lah. Dia banyak, kita gaji kita besar pada dia. Takkanlah kita tak ada satu ruang balik fikir, macam mana aku nak bagi untuk guru ni gaji banyak. Tidak, untuk guru kita kan banyak ada lagi sekolah-sekolah agama, guru-guru sekolah agama, guru kafah. Inilah untuk menyelesaikan isu pendidikan dengan menggunakan duit sedekah. Duit sedekah juga nak guna, nak selesaikan masalah kesihatan. Orang kita ini kesihatan mahal. Ada duit segunung, habis segunung. Bab kesihatan, obat sana sini tak selesai. Kan? Bab kesihatan ini bab yang paling mahal. Sebahagian duit zakat itu selesai kat kesihatan, dialisis. Siapa kena dialisis, satu sesi dialisis RM260 satu sesi. Seminggu 3 kali. Sebulan 3,600 mesti habis. Ubat tak beli, tapi dialisis. Bila dia start mula dialisis, dia akan dialisis seumur hidup sehingga habis. Jadi isu ini kalau urus pakai duit zakat, dia tak boleh selesai. Dan banyak lagi lah berkaitan tentang jantung, pression dan sebagainya. Zakat hampir ada 30 pusat dialisis. Pertama ada urus di lembaga zakat, ada semua panel. Bab kesihatan banyaklah. Benda yang Allah cipta makan, yang dia tak cipta jangan dia makan. Jangan berijah dan jangan dia makan. Tak dia buat makan, ada tak buat jangan makan. Banyak benda ada tak buat, tapi kita ejah boleh makan. Banyak. Itu bab kesihatan. Yang ketiganya ialah bab pembangunan rumah, bangunkan semula masyarakat. Sebab kemiskinan ini nak noktah dia bukan tak boleh, susah, tak ada siapa boleh buat, melainkan mengurus dia bagi elok.
Kena urus orang susah ini, kena urus nak bagi dia tak ada, mustahil. Tak ada. Ayah dia kena urus. Bila dia susah pattern macam ni, kena bawa dia pergi mengaji dulu. Bila dia susah macam ni, tergelincir kot ni, kena ambil dia tu pergi ajar. Sebab itulah Lembaga Zakat gagaskan tahun 2025 berkaitan tentang sedekah. Dan yang akhirnya sekali berkaitan tentang wakaf. Wakaf ini dalam di Lembaga Zakat konteksnya adalah mewujudkan kilang padi sahaja. Kilang padi. Sebab apa nak buat sangat kilang padi ni? Sebab apa nak buat sangat ni? Kilang padi ni yang ada di Semenanjung Malaysia, yang orang Islam punya, ada 7 kan? 7. Daripada dulu banyak, dah ada 7. Di Kedah ada 3. Satu tunggu nak syariah. Tak syariah. Di Perlis ada 1. Di Perlis nama dia Bihoda. Nama dia Dibu. Kilang Dibu, kilang orang Melayu. Di Kedah ada 3. OBJ Osman bin Jamaluddin, Jambi, Jambi Rais di Jambi. Lepas tu Rasalia, orang Rasalia. 3 ni duk pusing. Hal lain semua tutup dah. Kalau orang Islam tak selamatkan kilang padi dan tak selamatkan sistem padi, 10 tahun ni kita makan apa? Di negeri kita, kita nak makan apa? Beras tempatan hilang ni, kita pun tak tahu nak cerita. Sedangkan negeri Kedah membekalkan beras 43% beras. Tapi hilang, tak tahu nak upaya besar lagi. Kau ada benda fikir pun juga. Tapi kami cari tak ada. Kata tajuk tu tak ada. Hilang setahun, nak muncul pula, bawa pulang. Ada orang yang lagi kan? Ada lah, boleh ada benda. Sebab itulah kita perlu juga, bukan nak lawan kata tak. Dia adalah satu option ataupun satu tawaran kepada kita untuk bangun, buat bina milik bersama. Boleh wakaf serendah RM10, kilang dia di Batu 16 Dian. Beli dah, tapi tak ada operasi. Sebab nak operasi dia kena ada 10.1 juta. Lah ni baru kutip 1.8 juta. Masa kita beli kelang saja, mesin semua tak boleh operasi. Lah ni kita bawa keluar mesin tu, masuk mesin baru. Nak masuk mesin baru tu kena ada duit lah. Jadi kita gagaskan, kita ajak orang seluruh negeri Kedah khususnya dan umumnya orang Malaysia lah, untuk sama-sama bangunkan projek wakaf kilang padi. Kilang tu bukan milik saya, bukan milik kita, milik semua orang Islam. Milik semua. Ada masa start kata dia nak melawat kilang padi itu. Kilang tu wakaf, buat secara wakaf. Baik, itu sahaja pun sikit perkongsian kenapa kita bergerak lebih. Sebab kita nampak kerangka duit zakat ini dia eksklusif. Bukan semua boleh tiba. Macam mudah kan? Kamera boleh guna, boleh robek, tak boleh. Ada benda-benda yang perlu kita lihat dan kita faham. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muaz atas penerangan. Saya rasa jelas tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kenapa wujudnya zakat, sedekah dan wakaf. Ketiga-tiga semua ini sangatlah penting untuk menjadikan masyarakat kita ummah yang lebih menyeluruh dari negeri Kedah ni kita dapat bantu dari segi semua aspek, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, tumpang ingat dah Ustaz Muaz sebut tadi berkenaan dengan berat kan? Saya rasa semua pernah menerima food bank dan saya nak beritahu maklumat kepada tuan-tuan semua. Jumlah food bank kan, dan lembaga zakat negeri Kedah kita fokus pada daerah Bali saja. Daerah Bali jumlah lebih kurang 2,640 set makanan food bank bagi 66 buah masjid daerah Bali. Banyak tuan-tuan. Saya rasa mungkin barangkali di dalam ini pernah menerima food bank daripada masjid Bali besar. Jadinya kita sediakan 2,640 set makanan food bank, 66 buah masjid tuan-tuan bagi daerah Bali. 40 set setiap bulan, barang tu nak hantar kat sini kan. Dan dalam tu ada 4 item: beras, gula, minyak, masak dan tepung. Betul tak? Ada dapat lebih kan? Tuan Imam ada dapat lebih kan? Sama orang
ada faedah nak tata laku masjid, semua masjid dia pun ada sedia lebih dah. Itu terpulang pada masjid lah. No? Itulah sebuah sedikit sebanyak berkenaan dengan perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadinya sebelum kita nak pergi ke rumusan ataupun pusingan yang kedua ataupun pusingan yang terakhir, sukalah saya ingat pada tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Sini jelas tuan-tuan, sangat jelas ayat ini tuan-tuan. Macam mana nak berlangsungnya itu zakat daripada wakaf. No? Kalau kita faham maksud ayat Al-Baqarah ni, surah Al-Baqarah ayat 261 ni, kita akan jelas. Apa? Nak suruh berhenti tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah saya rasa kita akan pergi pusingan yang terakhir lah tuan-tuan. Rumusan daripada perbualan bicara kita pada malam ini sedikit sebanyak. Ustaz Fadul memberi pesanan kepada kita semua peranan zakat diri kita kepada tuan-tuan semua, insya-Allah. Silakan. Terima kasih. Tadi Ustaz Amin telah beritahu kepada kita pejabat zakat tahun lepas telah membelanjakan untuk agihan 19 juta dan kutipan sebanyak yang kita buat untuk pejabat zakat daerah Bali sebanyak 5 juta. 5 juta tolak 19 tolak lebih kurang 14 juta terlebih belanja. Tu kalau mereka rugi tuan-tuan. Jatuh macam tu lah. Defensi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak begitu tuan-tuan. Kalaulah kita bayar rasa teringin sebab tak ada kepercayaan kepada institusi zakat, kita tak yakin, kita tak percaya, lalu kita agih zakat secara sendiri. Kalau kita agih zakat sendiri, semua jenis-jenis bantuan yang kita nak buat, contoh dari sini tuan-tuan yang macam Ustaz Muaz sebut tadi, dari sini mahal, dia bukan murah. Dan lalu di hospital kita tanya, senarai menunggu tu lebih ramai yang buat dari sini. Saya pernah tanya doktor, macam mana nak selesai masalah ni? Satu je ada pilihan ketiga, mati selesai. Dia tak ada cara lain dan dari sini. Dan senarai menunggu tu cukup ramai. Dan tuan-tuan, kalau saya pernah seorang imam semasa bertugas isi tu, dia jual habis harta dia sebab nak tanggung kos untuk dialisis. Sebelum kita wujud pusat dialisis ni tuan-tuan, kita tak ada bantuan dialisis pun, semua tak ada. Dan sebelum masa tu, saya ingat semasa di Kulim, orang Islam dia buat dialisis di pusat-pusat dialisis Buddha, Persatuan Cina dan sebagainya. Kita sebagai orang Islam yang rasa malu tuan-tuan. Malu tak suka dah, malu sebab kita orang Islam duit zakat tak boleh nak bantu orang Islam buat dialisis. Jadi harapan saya, harapan kepada semua, bantulah kami, tolonglah kami. Lihatlah institusi zakat itu sebagai institusi milik kita bersama. Jangan serah semua tanggungjawab untuk membangun, membina institusi zakat di Kedah ni, serahkan kami semata-mata. Jadi harapan kami, bantulah kami bagaimana nak menyelesaikan masalah hukum. Tuan-tuan boleh bantu kami apa juga cara, sama ada dari segi melihat asnan dan sebagainya. Dan yakin dan percayalah, pengurusan zakat di Kedah ni bermacam-macam agihan dan bantuan yang telah kita salurkan dari segi pendidikan dan pembangunan rumah dan sebagainya. Oleh itu harapan saya, harapan kami semua, yakin dan percayalah, kalau boleh serahlah urusan zakat anda tu kepada kami sekalian, bagi kepada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Khairul atas pesan yang diberikan. Dan kita rasa jelas lah tuan-tuan semua no? Jangan takutlah kita nak pulang zakat ni. Kalau wajib atas pada kita, cukup syarat semua, cukup haul, cukup nisab, apa yang kita guna, keluarkan zakat di lembaga zakat negeri kita. Tuan-tuan jangan takut, harta kita takkan berkurang. Lagi mana kita sedekah tuan-tuan, duit yang ada kat kita tu bukan belum tentu lagi duit kita tuan-tuan. Betul. Dalam poket saya ni ada 10 ringgit, belum tentu tuan-tuan. Yang dekat kan dekat balong tu, dan poket saya ada 100 tu, belum tentu lagi milik balong tu. Kan? Kita tak tahu.
Kadang-kadang tadi balik mungkin nak belajar kawan ke, rezeki kawan tu lah kan. Yang kita bagi sedekah, yang kita wakaf, yang kita berzakat di bulan itu dekat saham kita je sekarang ini. Jadi insyaAllah kita minta rumusan yang terakhir pada Ustaz Muaz untuk rumusan kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Syekh. Baik, kembali kepada ayat Quran yang dibaca pada awal tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah sebut dekat kita, Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah sebut dekat kita, tak adakah siapa-siapa di kalangan kita yang nak bagi pinjaman dekat Allah Ta'ala. Ayat ini dia unik sikit sebab Allah gunakan perkataan pinjam. Allah tak guna perkataan infak pun dah, Allah tak guna perkataan sedekah pun dah, Allah tak guna perkataan wakaf pun dah. Allah sebut dekat kita, Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanah. Qardun itu bermaksud pinjam, hasanah itu bermaksud baik. Allah sebut tak adakah siapa-siapa yang nak bagi satu pinjaman dekat Allah dengan pinjaman yang baik. Sebab apa Allah sebut pinjam? Pinjam ini, kata ulama, bila sebut pinjam ini, kita pun tahu rezeki yang kita ada adalah milik siapa? Milik Allah. Kita pun milik Allah. Tapi Allah nak bagi satu pengiktirafan kepada orang yang bersedekah, berzakat dan wakaf ini. Dia letakkan perkataan pinjam sebab dia nak beri penghormatan, dia nak raih. Tak ada siapa-siapa yang nak bagi pinjam. Itu yang pertama. Allah nak bagi penghormatan dan Allah nak bagi kita rasa bahawa harta itu milik kita. Walhal hakikatnya milik Allah. Bila dia nak ambil, dia boleh ambil. Bila dia nak bagi, dia boleh bagi. Yang keduanya, kenapa dia pakai perkataan pinjam? Sebab apa? Bila kita sebut pinjam, pasti bayar. Betul? Pinjam bank, pasti bayar. Bagi pinjam dekat Allah Ta'ala, pasti Allah bayar semua. Allah janji, Allah bagi. Allah janji, Allah bayar. Allah sebut, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah janji, Allah bagi. Cuma waktu dia nak bagi itu kita tak tahu. Bila dia nak bagi? Kadang-kadang dia bagi dah, tapi tak rasa. Sebab kita tak merasakan dengan hati. Ada boleh bahagia, boleh sihat, boleh naik, boleh makan, boleh suap, boleh hidup. Dia bagi dah, tapi tak rasa. Tak ada nak rasa. Sebab apa? Sebab kita membezakan kita dengan orang lain. Itu semua mana kata senang. Hawa bagi senang tak? Jadi Allah sebut orang yang bersedekah, berzakat dan berwakaf ini jangan bimbang. Allah pasti bagi dan Allah janji semua. Cuma percaya dengan percaya dan tidak percaya saja. Jangan bimbang. Rezeki ini jangan bimbang. Kalau tak ada duit, dapat ke mana? Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam satu surah, kalau tak silap saya, surah At-Talaq ayat 7. Allah sebut, liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizqahu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha, sayaj'alu Allah ba'da usri yusra. Allah sebut kalau sempit infak. Tapi kalau tak ada apa-apa, la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Allah tak paksa. Kalau kita hari ini saiz kita seekor gajah, selayaknya kita bantu masyarakat dan kita sumbangkan sebatang batu. Tapi kalau saiz kita hanya seekor semut, bawa marilah sebiji gula. Baik, sekadar itu sahaja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan menjadi sedikit panduan dan pengajaran kepada kita semua. Baik, saya rasa sekadar itu apa yang kurang datang daripada kelemahan dan apa yang baik datang daripada Allah SWT. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muaz Hamid Rusli, di mana mengarah pusat dekat dan wakaf
lembaga zakat di Kedah. Jadi saya rasa alhamdulillah perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan, forum berbicara kita sedikit sebanyak membuka minda kita semua, membuka mata telinga kita dan yang utama di hati kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni kalau kita nak buat tuan-tuan, kita ada jiwa. Kalau tak ada jiwa, dia takkan terjadi tuan-tuan. Jadi saya nak tuan-tuan semua, kita termasuk dalam sendiri, kita kena ada jiwa dalam diri kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak kita nak tutup kita, sukalah saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Imam, seluruh ahli jaga semua, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada malam ini. Masya Allah, tabarakallah, ramai semangat luar biasa kita tengok pada malam ini. Dan tentunya saya rasa dekat lagi pada juga. Terima kasih banyak kepada yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi semangat motivasi pada diri kita untuk bersemangat mengeluarkan zakat, sedekah dan berwakaf. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak tinggalkan pada malam ini, saya nak bagi sedikit bantuan daripada tuan-tuan semua menentang niatnya. Zakat mensucikan harta, sedekah melembutkan hati, wakaf menjadi saham akhirat yang berpanjangan. Pergi ke masjid menimba iman, pulang membawa hati yang tenang. Zakat ditunaikan, sedekah diamalkan, wakaf disuburkan, rumah pun gemilang. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada pohon yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, boleh tak? Tak apa, masa okey. Oh, saya ingat ada dua dah. Ada soalan lagi, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita buka ruang satu dua soalan boleh, no? Kalau ada kata ada, boleh insya-Allah. Dua ada dua, ya. Kalau buka lebih pada dua, saya takut sakit kita sampai subuh. No, soalan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati ahli panel kita para ini sudah muslimin dan muslimat. Jadi saya ada 3 soalan. Dua soalan saya, satu soalan kawan saudaranya. Okey, soalan saya yang pertama mengenai zakat pendapatan. Dan Ustaz kita sebutkan zakat pendapatan sebulan pendapatan 3,200. Ke sana, lebih kurang 200. Jadi setahun pendapatannya 38,000 kali dengan 12. Jadi saya nak tanya, pendapatan ni kasar ataupun dia tak sebuah macam lembaga hasil negeri. Lembaga hasil negeri dia bila kita declare income tax tu dia akan tolak untuk anak, untuk isteri, macam itulah. Tapi zakat walaupun memang kalau nak penjelasan yang lebih inilah bagi kami faham, insya-Allah. Di hukum Allah ni kita kena pulang. Yang kedua, zakat simpanan. Contoh, dalam tabung haji kita ada simpanan 30,000. Diwajibkan zakat 35,000, mana 5,000 tak cukup hilang. Okey, di tangan kita adalah mungkin 67,000 untuk kita nak pusingkan. Kita tak makan dasar kita ada di tangan 6,000. Jadi duit tu keluar masuk setahun ada juga contoh 7,000 di tangan. Jadi kan kita wajib keluar zakat. Dan yang ketiga, soalan pada kawan saya, dia suruh minta tolong tanya. Dia buat pulang duit ke SP 120,000. Dia ada hutang 119,000. Dia kena bayar zakat ke tak? Jadi saya minta kepada tuan-tuan 3 soalan sebut. Sekian, terima kasih. Baik, soalan yang pertama berkaitan tentang gaji, zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni saya sebut tadi, saya harap merata orang yang bergaji 3,000 ke atas dengan bayar zakat. Zakat dia dikira kasar. Dia kira kasar. Dia tak tolak pun, walaupun kita tahu tolak-tolak tu lepas pada tu tak ada apa. Tapi dia kira kasar. Gaji kasar. Dia tak tolak lagi. Sebab bila dia nak main kira zakat ni, dia boleh buat penolakan. Dia ada 4 penolakan yang boleh kita tolak. Yang pertama yang boleh tolak diri sendiri. 10,000 boleh tolak diri kita. Settle. Zakat pendapatan ni nak bilang dia ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama ialah gaji dia secara kasar dapat terus dia buat keluar zakat 2.5%.
tanpa tolak. Tanpa tolak. Jadi 3,000 gaji dia 2.5%. Berapa duit tak ada? Saya kata. Baik, 75 lagi. Allah bagi rezeki 3,000. Allah sembahyang zakat 75 lagi. Ini tak tolak apa-apa. Ini kaedah A. Adapun kaedah B, B ini dibina supaya meringankan. Ringan. Boleh tolak. Dia kira setengah. Kalau setahun pendapatan dia 32,000 lepas hisap, dia boleh tolak yang pertama diri sendiri 10,000. Yang kedua isteri. Berapa isteri? Isteri. Baik, boleh tolak isteri seorang 8 bulan. Isteri boleh tolak 8,000. Baik, isteri boleh tolak 4,000 kalau seorang. Kalau 2 orang 8,000. Kalau 3 orang kira lah. Anak boleh tolak 2,000 seorang. Jadi lepas tu dia boleh tolak lah tabung haji dengan KWSP. Selepas tolak tu, barulah dia didarabkan dengan 2.5%, maka dia dapatlah jawapan dia berapa. Kalau selepas tolak itu dapatlah zakat dia RM1, maka RM1 itu lah zakat. Yang takutlah, ni takut tak kira. Okay, saya rasa kita jawab lah. Baik, itu soalan yang malam kita jawab. Maka dia kena kira. Sebab itulah di awal tadi disebutkan ibadat ini dilakukan kena jelas. Kena kira. Dia bukan boleh teka. Nego-nego ke ambil padi ke, buat hati zakat. Tak boleh. Dia kena main kira. Dia tak boleh teka. Sebab dia ibadat wajib. Kita bimbang kalau lebih tak apa. Kalau kurang, kita hutang tak apa. Baik, yang keduanya tadi disebut sebagai zakat simpanan orang. Yang kedua disebut sebagai zakat wang simpanan. Simpan duit ni ada keluar masuk, sudah macam tu lah. Seperti kita ada wang 30. Seperti yang masalah apa itu bisa main dengan keluar masuk. Kita simpan duit ada di tangan. Okey, bagi bab zakat wang simpanan dia macam ni. Kita kena ambil kira yang duit perubatan, duit dalam tabung haji, duit dalam bank, public bank, apa lagi? Duit yang ada dalam bank, kira. Junta dah ni, nak bayar zakat junta. Kalau cukup 32,000, maka ditunaikan. Jika bilang tak cukup, tak kena zakat junta. Syarat dia melepasi haul dan nisab, itu syarat. Lepas haul. Duit simpanan ini dikira semua item simpanan yang kita ada. Kalau simpanan itu kita bilang. Kalau simpan di perbankan, disimpan semua dikira. Yang bahagian tabung haji ditolak siap. Sebab tabung haji itu diambil dan duit itu dia tolong bayar zakat. Kita tak ada pinjam. Tapi kalau nak simpan selamat, simpan tabung haji, dia bayar zakat. Kita tak ada pinjam. Jelas kan? Baik, kalau duit simpanan kita ni keluar masuk, kita nilai baki terakhir sebelum tunai zakat. Zakat ni ditunaikan cukup 1 tahun. Baki terakhir yang kita tanda tu, baki dah tengok cukup, bayarlah. Tak cukup, tak payah bayar. Yang ketiga ada soalan berkaitan tentang KWSP. Hutang banyak lagi. Selesaikan hutang dulu. Tengoklah hutang apa. Tapi saya tak mahu lah cara buat hutang ni. Kalau hutang beli X 70, tak kira orang tak cik. Tak cik. Hutang ni kalau dia tak hutang, dia tak makan, ataupun keluarga dia mati, ataupun mudarat, dia dimaafkan. Jika kaya selepas itu, dia kena bayar balik. Ibadat wajib ini wajib ada apa? Dia tak perlu. Tidak. Kalau tak puasa, kenapa? Kalau tak sembahyang, kenapa? Kalau tak berzakat, sampai satu ketika, kenapa?
Orang kata mana tak sengaja. Tak sengaja ni jawapan ni jalan-jalan kat kaki sepok masuk orang mereka. Kencang. Minta maaf tak sengaja. Kena ganti tak kena ganti? Kena ganti. Sengaja ke tak sengaja kena ganti. Kalau kita. Baik jawab kena kata menjawab tak? Yang hutang tadi tu saya nak beritahu kena tengok hutang apa. Kalau hutang yang mudarat dia selesai hutang dulu. Tak boleh kata. Contoh utama ada rumah satu tu ya. Kalau dia ada 3 rumah tak cil, bagi lepas pada tu ataupun dinilai untuk keluarkan zakat. Rumah ni bukan ada 2, rumah ni ada 1 pun. Ada 1. Sebab dia kira apa? Dia kira yang menjaga kita, yang selamat untuk kita tinggal. Di luar pada itu kita kenapa? Baik, saya rasa sekadar itu ada. Ada online. Baik. Yang pertama sekali, orang yang baca sendiri dia tanya mereka online. Dia tajuk dia kok mana pun kena bayar zakat kalau melepasi 32,000 cukup organisasi. Mereka macam mana pun online kan tak. Cuma dia sebagai orang Islam kita kena catat. Bulan ni mereka untuk berapa? Dia kena catat. Dia kena record, dia tak boleh tekau. Sebab dia nak tunai ibadat saja tu, dia nak tunai dalam keadaan tidak. Dia kena catat. Okay, mereka bulan ni berapa, bulan depan berapa. Online ke tak online ke tak ada kedai ke, dia kena catat berapa dia mereka untuk dia kasar. Boleh buat penolakan zakat perniagaan yang boleh untuk pejabat. Berapa yang boleh tolak dia tak sebut ini banyak. Lepas tu darah dengan 2.5%. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua orang tanya dekat online tadi tu, boleh tak bayar zakat awal sebelum cukup haul? Harus bayar awal. Mengawalkan. Lewat sehari dosa. Sebab tangguh ibadat. Bukan hak kita. Hak orang. Tangguh nak bagi. Mati hutang. Tak boleh ya? Selalu jadi di dekat anak besar. Tidak. Selalu jadi dekat anak besar. Kalau esok Ramadan bayar zakat dia dekat terah. Tapi dia nak banyak bilang. Dia nak banyak pagi nak kaya pun dia nak banyak. Masa tu ni Tok Amir fitrah untuk kayu nak pakai tubat dan banyak buat tanda. Lagi nak bayar dia. Ada yang kayu nak bayar malam. Pada tahun ni kita ambil kesempatan bayar awal. Tunai hak wajib tu awal. Agih berapa? Kalau tunai lambat, agih lambat. Orang hak agih itu rumah susah, dia pun nak bayar juga. Dia pun nak beli juga baju makan. Tapi kita lupa soalan. Ada satu tempat untuk kita bayar lah. Masa tu jadi guna. Ambil fitrah 4 pagi tak balik. Esok dia nak bayar. Esok pakai dia lena tu. Mudahkan baju orang insyaAllah. Semuanya mudah. Syariat tu macam tu lah. Kan? Saya rasa sekadar itu sahaja untuk jawab. Kalau tanya banyak ni sampai tak di. Baik, guys, sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada lagi sebarang soalan? Kalau nak tanya apa saya ni, saya saja buka lah satu soalan. Ada? Kalau tak ada, ada. Muslimat sahaja.
Bukan muslimat, untuk muslimat ada. Satu soalan. Ada. Sila. Ada satu soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada panel saya ada satu soalan. Saya juga ditanya soalan yang ditanya kepada saya. Sekiranya zakat disebabkan sampai zakat, semua dia dah tentukan orang yang dia bagi. Contoh dia bagi kepada kakak ipar saja kata Rasulullah, dia nak bagi pada kakak ipar dia, tapi kakak ipar dia jauh. Jadi boleh tak dia tanggung apa dia simpan duit zakat yang dia nak keluarkan tu, dia simpan siap tunggu jumpa nanti baru dia bagi. Cakap dia tu mungkin bulan puasa baru boleh jumpa. Dan Ustaz tolong bagi penjelasan. Terima kasih. Kita selesai. Faham. Ya. Okey. Baik, dalam agih zakat sendiri ini dia ada dua kat soalan ni, dia ada dua benda yang saya pisahkan. Yang pertama mengagihkan zakat sendiri, yang kedua ni bagi dekat orang lain. Okey, baik. Zakat ni yang pertama agih sendiri boleh, tapi dia ada tapi. Dia kena pecah zakat dia. Faham pecah? Dia kena pecah. Sebab asal ada 8. Dia tak boleh. Contohlah zakat saya 800, saya ambil 800 tu dibagikan miskin. Itu tak boleh. Dia kena pecah. 100 miskin, fakir 100, mu'alaf 100, fisabilillah 100, orimin 100. Ini ibadah yang paling jelas nak buat. Imam Syafi'i selepas pada itu ulama tafsir selepas pada itu semua mana pecah tak. Ini pecah 8 atau pecah 8. Sebab apa kena pecah? Sebab Allah tak sebut satu, Allah sebut 8. Orang lain main tanya, mu'alaf main tanya, mana hak dia? Tak, hak dia tak ada. Kalau semua tumpu pada dua, mana hak lain? Tak ada. Maka tak berlaku keseimbangan. Ini dalam bab bagi sendiri kena ada nilai. Kita nilai dia miskin dengan mata kita kan dengan dia. Dia pilih. Baik. Kalau salah, dia jadi sedekah biasa tak tertunai zakatnya. Ini dalam bab bagi sendiri. Dia kena ambil kira benda-benda macam itu. Yang kedua dia ialah menanggung. Tanggung bayar zakat ni tak boleh tanggung. Walaupun dia ada balik, dia tak boleh tanggung. Semayang boleh tanggung. Tak boleh. Tak bayang rezeki, tak boleh. Semayang puasa pun tak boleh tanggung. Begitu juga zakat. Sebab apa? Sebab dia komponen rukun Islam. Jelas tak kita rasa? Kena tunaikan secepat mungkin. Sebab tu ada harus bayar Allah. Saya rasa sekadar itu sahaja. Terima kasih atas jawapan tu tadi. Clear tak? Jangan tangguh. Tapi nak pecah tu baik. Dia baik bagi kat masyarakat nak mudah. Kan? Okey, insyaAllah. Banyak untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Penerima zakat. Penerima zakat karya kita ni. Karya Masjid Nurul Ihsan ni 55 orang. Kali 400 lebih kurang 22 sebulan. Tiap-tiap bulan dapat. Mana karya kita saja 22,000. Ini saja. Lepas tu yang full rate pula 40-an kali 50 lebih kurang 2750. Kalau setahun jadi 24,700 sebulan. 24,750. Banyak. Jadi bila banyak ni kena lagi banyak. Tadi bukan apa tadi masa jawapan tadi seolah-olah macam kata orang yang bergaji. Sebenarnya kalau yang gaji yang betul-betul pun dapat gaji pula. Kalau dia betul-betul dia dapat 3,200 sebulan. Mana dia pun dah bayar kan? Kan kita makan gaji macam kami je.
Saya tak ingatkan tidak tadi kan. Dulu lah dia sebut zakat pendapatan. Sebab dia kata pendapatan. Jadi dia pendapatan pun cikgu-cikgu yang kena. Ustaz kena ada. Yang potong-potong tanam padi pun dia kena. Syaratnya jumlah dia 3,200 sudah lebih kurang lah. Kalau macam yang di atas tu dia bagi dapat lebih kurang macam tu, kenapa ya? Kita pasal aku potong-potong. Dia kena pendapatan. Kita zakat pendapatan. Kalau siapa-siapa yang pencen kena, saya kena. Saya kena. Cuma dulu saya bayar begini. Sekarang bila saya main jadi warga dah, saya bayar juga. Cuba tengok, saya punya dulu ada warga WhatsApp saya dah. Okey. Saya bayar online lah. Okey. Tuan-tuan online asalnya kena main lagi. Sebab tajuk kita zakat, sedekah pun zakat kita tempuh sikit. Sedekah pun sikit je. Wakaf sikit lagi pun mana kena lagi mana. Saya ingat kita kena buat sekali lagi forum panjang sikit kita faham. Sebab kita dah bagi jelas sudah benda ni ibadat. Yang lain soalan kita tiap-tiap malam main kuliah cerita. Tapi minta aku jadi macam slow sikit. Jadi menyebabkan ramai orang dia merasa macam dia tak perlu bayar. Tak perlu pun pasal dia merasa dia betul je. Sedangkan tadi bila kita dengar penjelasan tu memang ialah yang pencet saya mungkin maknanya nak itu lah. Baik, masa kita akan main lagi sekali insyaAllah. Kita akan ada lagi forum dalam dan masa panjang lagi. Jadi sebagai penghargaan dan terima kasih bagi pihak Masjid Nurul Ihsan, saya menjemput Tuan Imam Tuan Haji Muhammad Syafuddin Haji Hashim untuk menyampaikan terhati kepada pertama kita jemput Tuan Moderator Muhammad Aminuddin bin Zaini untuk menerima cenderahati daripada itu. Hasilnya kepada item yang kedua Ustaz Khairul Nizam Aziz. Baik, dan seterusnya kepada panel kita seterusnya ialah Ustaz Muhammad Muaz bin Bosri, Timbalan Pengarah Pusat Sedekah dan Wakaf pada zakat. Terima kasih. Kemudian tadi forum perdana yang berkaitan zakat, sedekah dan wakaf. Instrumen kesejahteraan. Baik, tuan-tuan dan puan, setelah selesai soalan sebentar lagi dijemput barisan adibana, tuan-tuan dan puan dan semua sekalian untuk ke Dewan Makan Masjid Nurul Ihsan kerana kita ada jamuan di sana. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.